Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menerangkan berkaitan dengan projek akhir untuk sistem latihan dua nasional. Yang ini untuk program penuh DKM dan DLKM. Program penuh DKM dan DLKM untuk sistem latihan dua nasional. Jenis-jenis projek akhir boleh terdapat dua jenis projek akhir, iaitu yang pertama projek akhir berkaitan dengan produk ataupun projek akhir yang berkaitan dengan kajian. Untuk projek akhir berkaitan produk, projek ini adalah merujuk kepada produk seperti berikut. Yang pertama, peralatan ataupun barangan ataupun mesin ataupun sistem ataupun perisian yang dibangunkan mengikut kaedah-kaedah tertentu. Pembangunan projek jenis ini hendaklah menggunakan teknologi yang dipelajari atau teknologi terkini untuk mempertingkatkan ciri-ciri produk sedia ada. Projek jenis ini juga boleh merujuk kepada penyelesaian sesuatu masalah yang mungkin wujud di industri atau di tempat kerja. Kaedah pembangunan dan pengujian ke atas projek hendaklah diterangkan secara sistematik, jelas dan terperinci beserta sokongan data, analisa dan bukti-bukti yang berkenaan dengan projek. Projek yang berkaitan kajian, projek jenis ini pula merujuk pada kajian yang dilakukan terhadap sesuatu permasalahan atau perkara tertentu, sama ada dalam proses kerja, prosedur ataupun teknologi-teknologi baru. Ia dilaksanakan mengikut tata cara yang betul dan sistematik. Salah satu 4 perkara yang diambil kira adalah kaedah kajian, pengumpulan data, analisa data dan juga cadangan-cadangan. Setiap kajian hendaklah disertakan bukti-bukti seperti dokumen-dokumen berkaitan, borang-borang soal selidik dan juga senarai semak. Untuk tata cara pelaksanaan projek, untuk tajuk projek, pemilihan tajuk projek akhir dilakukan oleh perantis dengan mendapat bimbingan dan juga nasihat daripada coach ataupun pengajar yang bertindak sebagai penyedia. Sama ada coach ataupun pengajar boleh bertindak sebagai penyedia. Tajuk projek hendaklah ringkas, tepat dan dapat difahami. Untuk skop projek, tadi tajuk projek, ini sekarang skop projek. Skop projek akhir hendaklah berkaitan dengan program latihan yang diikuti yang melibatkan aktiviti kerja utama program berkenaan. Ianya hendaklah berbentuk aplikasi yang berasaskan modul atau duti atau CU teras. Sebaiknya boleh menyumbang kepada produktiviti dan membantu penyelesaian masalah di syarikat. Untuk pelaksanaan projek akhir hendaklah dilaksanakan secara individu, tidak boleh secara berkumpulan. Untuk SLDN secara individu. Tata cara pelaksanaan projek berikutnya, perantis hendaklah menyediakan cadangan projek akhir berdasarkan tajuk yang dipilih dalam bentuk slide pembentangan dan dibentangkan kepada panel penilaian projek akhir semasa sesi pra-pembentangan. Kena sediakan slide untuk dibentangkan kepada panel penilaian projek akhir. Kemudian, perantis boleh memulakan pembangunan projek akhir setelah semua panel penilaian bersetuju dengan cadangan projek yang dibentangkan. Projek yang gagal disiapkan dalam masa yang ditetapkan dikategorikan sebagai gagal projek akhir. BBSDN hendaklah menyediakan keperluan seperti mesin dan peralatan kepada perantis semasa pelaksanaan. Ciri-ciri projek yang dipilih biasanya mempunyai keaslian, mempunyai kekemasan yang tinggi, mempunyai unsur kreativiti dan inovasi, boleh berfungsi dengan baik, realistik dan boleh diguna pakai dan boleh disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Perantis menyediakan laporan projek mengikut format yang ditetapkan. Memastikan pembentangan akhir dibuat bersama penilaian akhir dan dilaksanakan seawal-awalnya 30 hari sebelum tamat latihan. Sebelum 30 hari, sebulan sebelum tamat latihan perlu buat presentation. Memastikan draft laporan projek dikemukakan kepada GPK dalam bentuk soft copy selewat-lewatnya 14 hari sebelum tarikh pembentangan. Jadi tadi 30 hari sebelum tamat latihan
kena buat presentation. Tapi 14 hari sebelum tarikh pembentangan, kena hantar soft copy. Kemudian, laporan projek berjilid yang telah dikemas kini hendaklah dikemukakan kepada JPK selewatnya 30 hari selepas tarikh pembentangan bersama borang penilaian keseluruhan untuk tujuan persijilan. Jadi, selepas presentation dan dibetulkan dan dikemas kini dan hantar laporan berjilid, jilid seperti projek buku projek tahun akhir tu, hantar ke JPK 30 hari selepas tarikh pembentangan. Rujukan pembentangan ini adalah dari panduan penggunaan projek akhir dan penulisan laporan untuk program Diploma Kepimpinan Malaysia dan juga Diploma Lanjutan Kepimpinan Malaysia di LKM untuk sistem latihan nasional yang sedang berkuat kuasa. Link ni adalah link untuk download cara untuk menulis laporan projek. Yang ini adalah muka depan untuk yang jilid tadi kan. Yang kita telah jilid tadi, ni muka depannya, kena letakkan tajuk projek, letak sini DKM ataupun Diploma Kepimpinan Malaysia ataupun di LKM. Kemudian tajuk projek, nama perantis, nama kod program, nama kod dan pusat latihan, nama dan syarikat dan tahun. Tahun ni tahun semasa tahun buat tu lah.